Ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang ada di depan, di belakang, ada yang saya nampak, ada yang dalam kegelapan, tak berapa nampak. Salam sejahtera, salam reformasi kepada semua. 各位朋友们，刚刚看到有一些附近的朋友，大家晚上好。Malay Wanakam, untuk kawan-kawan India, saya ucapkan selamat menyambut Hari Deepawali Wartegen. Ya, kepada semua. Malaysia indah, Malaysia kita ni. Deepawali pun kita semua bercuti. Kita sama-sama meraihkan perayaan untuk kawan-kawan kita kerana hati kita turut tumpang gembira ya terhadap perayaan-perayaan yang ada. Hari ini ialah cutilah Ahad kan, tapi esok juga cuti. Saya pun pelik. Malam ni sepatutnya kalau bercuti, ada cuti panjang, ramai kawan-kawan akan berada di luar negeri ataupun di tempat lain. Ada yang balik kampung, ada kenduri, ada yang ada program-program dengan anak-anak. Tapi malam ni saya nampak, amboi, dahsyat juga sampai ke belakang. Marilah kita beri satu-satu tepukan yang gemuruh kepada kita semua. Orang Kuala Pilah yang hebat. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya datang dari Kuantan sebenarnya. Kalau datang dari Kuantan, kita ikut jalan lain. Kalau dari KL, kita ikut jalan Seremban. Tapi kalau dari Kuantan, kita ikut jalan Muazzam. Jalan Muazzam Shah. Dia sama dengan perjuangan tuan-tuan puan-puan. Ada pelbagai haluan, ada yang ambil jalan kiri, ada yang ambil jalan kanan. Tapi yang penting adalah kita mahu selesaikan isu rakyat. Apa isu rakyat sekarang, tuan-tuan puan-puan? Kalau boleh saya tanya bab gaji. Berapa gaji yang anda rasa cukup untuk hidup? 3,000? 4,000? Ada yang kata 20,000. 20,000 memang cukup. Ada yang kata gaji menteri, jadi menteri cukup. Tapi menteri tak pandang pun gaji. Dia pandang benda lain. Ya, kalau ada berbilion-bilion yang Zahir sebut tadi, itu yang menteri pandang. Dia tak pandang gaji pun. Saya ambil contoh, gaji 4,000 bolehlah cukup hidup di bandar pekan kecil macam Kuala Pilah. Setuju? 4,000 okey ya? Ada yang tak setuju, okey lah, lebih kurang lah 4,000 kata cukup, basic, boleh tahan. Tak perlu pinjam-pinjam. Tapi tuan-tuan puan-puan, masalah sekarang adalah gaji kita. Kalau bagi yang baru tamat sekolah, nak cari kerja, gaji minimum 1,500. Bagi yang berpengalaman, 2,000 lebih. Lepas tu stay je kat situ. Tak naik-naik. Masalahnya tuan-tuan puan-puan, kadang harga barang memang naik. Dan kita selalu salahkan harga barang naik. Tapi masalah yang juga sama serius adalah gaji kita tak naik-naik. Kita stay je. Maka harga barang bila naik, gaji kita stay, apa terjadi? Kita jadi terhimpit, tuan-tuan puan. Sebab duit kita sama, tapi kuasa beli kita telah pun mengecut. Dulu nak beli ayam, nak beli daging, nak beli rumah, murah. Tapi sekarang kita nampak, duit kita macam makin mengecut. Keadaan ni tidak berlaku di negara lain kerana ekonomi mereka berkembang. Bila ekonomi berkembang, hasilnya sepatutnya kembali kepada rakyat. Masalah kita adalah hasilnya tidak kembali kepada rakyat. Maka gaji kita kekal rendah. Tapi harga barang dia akan naik. Sebab ada satu terma namanya inflasi. Harga barang dia akan naik, setiap tahun naik sikit. Tapi 10 tahun dia jadi banyak. Jadi rakyat kocek kita lah makin tidak cukup. Saya juga nak ingin kongsikan, okeylah kerja biasa gaji 2,000. Okey, kita jadi profesional macam mana? Tadi kawan kita Haziq dah sebut, nak jadi engineer. Kita belajar bersungguh-sungguh, lepas tu hantar pergi tuition, masuk universiti, belajar 4 tahun, keluar. Jadi engineer. Hebat kan? Dah jadi engineer lah. Ijazah muda kepujian dalam bidang kejuruteraan. Panjang, hebat. Kita jalan pun macam ada angin lah kan? Bila cari kerja, majikan cakap apa? Aku bagi gaji RM2,000. Amboi,
Tak belajar gaji 1,500. Tapi belajar sampai nak mati lah, malam tak tidur. Kadang kena makan pil baru boleh tidur. Dapat gaji 2,000. Apa masalah dengan negara kita ni, tuan-tuan puan-puan? Masalahnya adalah ekonomi. Ekonomi kita tidak berkembang dalam 2 dekad ni. 20 tahun ni, gaji engineer baru naik 2% setiap tahun. Dia macam kura-kura. Naik sikit. Hari ini masih 1/3 gaji jurutera permulaan dia lah. Gaji kurang dari RM2,000. Tapi gaji inflasi macam mana? Kos kita naik. Setiap tahun gaji engineer naik 2%. Gaji kos harga barang naik 3%. Setiap tahun ni naik 3%, ni naik 2%. 20 tahun makin melebar. Itu yang akibatnya rakyat hari ini susah. Rakyat hari ini nak beli barang pun bawa RM50 masuk ke pasar raya, dapat 1 tong minyak masak saja. Betul? Ini masalah. Dulu RM50 masuk ke pasar, keluar, bolehlah 1 beg kan? 1 beg lah. Sekarang masuk, keluar, 1 botol minyak masak je. Ini masalah. Yang kedua juga nak tanya bab ekonomi ni. Ramai yang tanya, mengapa? Mengapa ekonomi kita tak berkembang? Siapa kata? Menteri Kewangan kata ekonomi kita kan baik. Berkembang tiap-tiap tahun. GDP 4%, 5%. Nampak berkembang, tuan-tuan puan-puan. Tapi duit tu telah pun hilang ke tempat lain. Hilang ke mana? Ada 2 saluran. Satu, duit ni sebenarnya kebanyakannya diambil oleh korporat. Duit ni diambil oleh bisnes. Dia tak sampai ke pekerja. Pekerja kita terpaksa bersaing dengan pekerja-pekerja asing. Pekerja kita terpaksa bersaing dengan kos sara hidup yang makin meningkat. Tapi korporat, dia yang ambil duit. Kedua, kerajaan. Kerajaan bila tidak diuruskan dengan baik, maka duit tu tiris. Duit tu bocor. Duit tu hilang. Duit tu kena songlap. Duit tu kena sakau. Jadi bila tak ada duit, kerajaan tidak boleh melabur kepada masa depan kita ataupun anak-anak kita. Bila kerajaan tidak ada duit, tapi menteri jadi kaya raya. Bayangkan, menteri yang selalu kata, pendidikan kita baik, sekolah kita antara yang terbaik di rantau ini. Tapi anak mereka hantar ke England, hantar ke UK. Mengapa? Sekarang hantar ke China lah, ada hantar ke Beijing. Dia kata, ni China ni musuh kita. Dia komunis ni. Bahaya. Anak dia hantar ke Beijing. Tuan-tuan puan-puan, ini hakikat kita apabila majoriti rakyat jelata tidak dapat kongsikan hasil kekayaan dan hasil pertumbuhan ekonomi. Hasilnya kebanyakannya masuk dalam kocek korporat yang besar-besar. PKS, perusahaan kecil-kecil, penjaja, bisnes kecil, tak dapatlah. Dalam 2 tahun ni berapa kedai yang tutup? Tutup pintu. Banyak. Tapi korporat besar tak ada masalah. Kedua, ketirisan. Bila kerajaan tak ada duit, dia tak boleh melabur. Dia tak boleh melabur kat pendidikan yang lebih bermutu. Kan Cikgu Fadli, ingat tak Cikgu Fadli? Sebelum ni kata kan, kanak-kanak kita, beg tu terlalu berat. Sekolah kita silibus tidak mengajar matematik dengan baik. Vietnam, 1 minggu ajar matematik 12 jam. Kita hanya 3 jam. Dia sebut semua ni, ada fakta. Kemudian, dia dihadap ke lembaga disiplin. Ini masalah juga kita. Kerajaan bila tidak ada duit, dia tak boleh melabur kepada pendidikan yang lebih baik. Maka anak-anak kita terpaksa kita hantar ke tuition. Anak-anak kita terpaksa terbeban dengan kos yang meningkat. Dan anak-anak kita, bila kerajaan tidak boleh melabur pendidikan yang baik, apabila mereka tamat pengajian, gaji tak naik, kita semua sangkut, kita jadi satu negara yang tersangkut. Yang mana kita nak naik tak boleh, kalau nak turun pun kita tak turun. Banding dengan Indonesia, banding dengan Myanmar sekarang, kita tidak jauh, kita makin dekat. Indonesia telah pun pecut, menghampiri kita. Myanmar jauh lagi lah Myanmar, tapi kita nampaklah bayang-bayangan. Dulu ingat tak, kita nak bersaing dengan siapa? Singapura. Kita nak bersaing dengan Thailand. Kita nak bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. Taiwan, Korea,
kita nak bersaing dengan Jepun, kita nak pandang timur, tapi hari ini Jepun dah sampai ke sini mana? Kuala Pilah kan? Jepun sampai Kuala Lumpur. Kita masih kat Kuala Pilah. Jangan kata Jepun, Singapura jauh juga ke depan kita. Tak ada kekayaan. Negara yang satu pulau je. Kita masuk tengok, tak ada apa pun. Baliklah petang, betul tak? Tak ada apa. Tapi Singapura, kerajaan kita nampak cara mereka menguruskan ekonomi. Kekayaan tu dapat sampai kepada rakyat. Maka rakyat boleh menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Nak ke tak untuk dapatkan gaji RM4,000? Nak ke tak nak? Tuan-tuan dan puan, kalau sekarang bagi gaji minimum tu RM4,000, cukup ke tak? Cukup, nak. Bagaimana kita nak mencapai? Ada yang kata kita pandai cakap, pandai kritik, tapi tak ada solusi. Hari ini, AYO Malaysia telah pun memberikan beberapa dasar. Kita nak satu model ekonomi yang baru. Tenaga boleh diperbarui. Kita nak buat dasar jaminan makanan. Kita nak satu TVET, pendidikan technical vocational yang baik. Supaya kita boleh lonjatkan ekonomi kita. Pasang sistem solar bukan main. Bagi pemasang tu setiap hari dapat gaji RM200-300. Kerja 10 hari cukup. RM3,000 dah masuk poket. Tapi kita tidak wujudkan peluang pekerjaan sebegitu. Maka tuan-tuan dan puan, ikutilah AYO Malaysia, gerakan kita. Banyak dasar yang kita nak rongkai, kita nak terangkan kepada semua, tapi disebabkan had masa yang terhad. Saya hanya cuba boleh berikan sedikit gambaran dan kita harap dalam masa akan datang, saya dapat jumpa dengan kawan-kawan Kuala Pilah lagi. Tapi dalam 3 minggu akan datang, ingat kena buang undi sebab rakyat kita kena buat keputusan untuk masa depan kita. Boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Sesi Tajah Nandri Wanakam.